Apa hukum memutihkan kulit? Orang putih, orang Europe datang ke pantai kita nak menghitamkan kulit. Kita dah hitam pula nak putih. Memanglah manusia ini. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la'anallahu al-washimat wal mutashimat wal mutanammisat wal mutafallijat wal mughayyirat lil husni. Allah melaknat al-washimat, tukang buat tato, wal mutashimat, minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut, mencukur, membuang, wal mutafallijat, mengubah-ubah gigi, wal mughayyirat, merubah lil husni, untuk cantik-cantik. Sebenarnya yang mengatakan cantik ini bukan orang lain, setan. Kalau kau ubah kau cantik, kalau kau ubah kau cantik, kalau naikkan ke atas kau cantik, kalau kau buat gini kau cantik, kalau naik ke cantik. Sebenarnya dia saja merasa cantik. Orang menengok dia takut. Berapa banyak orang yang operation ini, dia rasa cantik, kita tengok takut. Kita pula tengok takut. Oleh sebab itu maka ini sebenarnya kerja-kerja setan saja. Oleh sebab itu kita yakinkan diri bahwa kita sebenarnya bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan menggunakan makanan tambahan mengandungi merkuri atau memakai krim, adakah ini merupakan salah satu merubah ciptaan Allah yang sudah baik? Maka nanti dia akan terus, kita buat putih dia ingin lebih putih, dia buat ini akan ini. Tapi kalau penyakit mudarat, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak mudarat lebih utama. Tapi yang sudah ada, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada mensyukuri nikmat Allah yang sudah ada. Saya, andai ada orang nak bagi saya makan, Ustaz minum ini, Ustaz lebih putih, biarlah aku macam ini saja. Sebab nanti kalau saya lebih putih, lebih handsome, tak apa-apa jadi pula. Kita syukur saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum menderma darah kepada orang tak Islam? Kita disuruh menolong orang. Kita kalau tolong orang, kita tak tanya agama dia. Kita pergi ke hutan. Di dalam hutan itu ada perigi buta. Rupanya ada orang buta, maaf, dia tak nampak jalan. Dia dah nak tenggelam, sikit lagi kaki dia dah masuk, nak masuk kaki dia. Apa kita tanya? Kau Islam apa tak Islam? Kalau Islam aku tolong, kalau tak Islam matilah engkau. Tak ada. Kita tolong orang, dia dah nak mati. Satu-satunya yang boleh menolong dia adalah darah. Doktor dah bagi tahu siapa boleh bagi darah, siapa boleh bagi darah. Kita tanya dulu. Kalau dia Islam aku tolong, kalau tak Islam matilah dia. Berapa banyak orang masuk Islam kerana kebaikan hati kita. Selama ni aku susah tak ada orang tolong, tapi manakala engkau tolong, saksikanlah wahai brother, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Adakah benar wanita yang dalam haid haram berwudu? Perempuan dalam keadaan berhaid boleh berzikir. Perempuan dalam keadaan haid tidak boleh baca Quran, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh iktikaf dalam masjid, tidak boleh salat, tidak boleh puasa. Adapun dia berzikir, boleh. Adapun dia melaksanakan kebaikan, boleh. Masalah berwudu, bila ada setengah mengatakan tak boleh, maka ada ulama mengatakan boleh tentang masalah berwudu. Berzikir, biar dia biasa baca maksurat. Yang biasa baca maksurat, baca doanya saja. A'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati min kulli lama. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Adapun yang ayat-ayat jangan dia baca. Tapi mazhab Maliki membolehkan perempuan yang mengulang bacaan Quran dengan syarat an zahri qalbin, dalam hati. Ada perempuan hafaz Quran, dia nak ulang hafalan dia. Bila tak ulang nanti hafazan dia hilang. Selama 7 hari dia tak buka Quran, maka dia diam saja. Bila nampak nanti ada perempuan, diam aja. Itu maknanya dia sedang ulang hafazan dia. Bila dia hafaz, bila tak hafaz diam, kita tak tahulah kenapa dia diam. 2, guru, cikgu yang ajarkan Quran di kelas, dia boleh baca Quran dengan baca dia potong-potong. Ya ayuha, alladzina, amanu, kutiba. Boleh dia baca potong-potong sebab dia cikgu darurat. Apa hukum menjual alat soleh? Menjual anggur halal. Menjual anggur halal. Menjual anggur kepada orang yang biasa membuat khamar haram. Kita dah tahu betul bahwa dia ini pembuat khamar. Bila ada anggur dia akan giling, dia akan ubah menjadi khamar. Kita jual anggur kepada dia, haram. Yang saya jual ini kan anggur. Anggur bukan haram, betul, tapi dia pasti 100% akan dia ubah menjadi khamar. Bersolek-solek jahiliyah yang melampau batas, yang melampau had syariat Islam,
perbuatan itu haram, menjual benda yang haram maka menjadi haram. Jangankan benda yang haram, benda yang halal pun kalau jelas dia ubah menjadi haram, maka hukumnya menjadi ikut haram. Begitu kata para ulama. Abdul Somad tak pernah berijtihad. Abdul Somad hanya membaca ijtihad para ulama. Bagaimana mengetahui jawaban yang tepat daripada istikharah kita? Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara. Tidak akan sia-sia orang yang beristikharah dan tak akan menyesal orang yang minta pendapat orang lain. Usolli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Selepas itu, mana kecondongan hati kita lebih kuat? Manakala hati sudah tenang, sudah diam, sudah baik, mana condong hati? Saya ni nak nikah Ustaz, ada dua, satu Aisyah, satu Fatimah. Istikharah, mana nampak? Dua-dua nampak. Ulang balik, mana yang lebih kuat? Istikharah hanya pada yang halal dengan yang halal. Istikharah hanya pada yang rajih, hanya pada yang baik dan yang baik. Adapun pada yang haram tak ada istikharah. Ni aku nak istikharah ni Ustaz, nak guna dadah atau tidak? Mana boleh? Kalau sudah haram tak ada istikharah, jelas batil. La talbisul haqqa bil batil. Tenangkan hati, macam orang mengacau kopi, tenangkan dia. Selepas tenang tu baru dapat dirasa, barulah nampak mana ampas, mana air, mana manis, mana tidak. Tenangkan, selepas tu baru dia datang. Minta pendapat orang baik. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang paham bila tak paham. Yang saya jawabkan tadi ada ikhtilaf-ikhtilaf. Yang tak ada ikhtilaf ni, ini tak ada ikhtilaf. Apa dia? Kutipan derma. Derma ni tak ada ikhtilaf. Siapa yang menderma, maka dia akan dapat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza matal insan, hadis riwayat Muslim, kalau manusia sudah mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang tak putus, shadaqatun jariyah. Oleh sebab itu yang apa yang ada pada tangan kita ini akan habis, akan hampa, akan binasa. Berharap kepada harta akan kecewa, berharap kepada manusia akan binasa. Satu-satunya harapan hanyalah amal soleh, dan amal soleh yang akan kekal abadi adalah ibadah harta. Maka galakkan derma untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala.